Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita meneruskan pengajian kitab kita, iaitulah kitab Usul Tauhid. Moga-moga dengan pengajian ini Allah memberikan kepada kita akan ganjaran pahala dan diampunkan dosa, dan seterusnya Allah masukkan kita semua ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh ahli jawatan kuasanya yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung kitab Jawi muka surat 12. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, bermula misal yang demikian itu. Itu situ kan? Bermula misal yang demikian itu, iaitu seperti menjadi Allah Ta'ala akan api dan dijadi akan kuah. Artinya sifat menghanguskan pada zat api. Maka apabila berkehendak Allah Ta'ala hendak menzahir akan kejadian hangus pada suatu, maka dijadi bersentuh dengan zat api pada masa dan tempat yang dikehendak akan dia jadi hangus. Maka jadilah suatu itu hangus pada ketika itu. Dengan berkehendak Allah Ta'ala, tiada dengan zat api dan kuahnya, maka kias olehmu dengan ini misal pada asbab yang lain pula. Wallahu a'lam. Baik, kita sambung ni di bahagian af'alullah. Mana af'alullah artinya perbuatan Allah. Ingat balik kita mengaji, maknanya setiap sesuatu ini adalah dengan perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menjadi dan menciptakan kamu. Allah jugalah yang menjadikan segala perbuatan kamu. Maka dalam masalah perbuatan ni, dia buat contoh. Syekh ni, pengarang kitab ni, dia kata bermula misal. Misal ni maknanya contohlah. Bermula misal yang demikian itu, iaitu seperti menjadi Allah Ta'ala akan api. Api itu makhluk. Dia semua, setiap sesuatu yang lain daripada Allah, semuanya masuk dalam makhluk. Kullu ma siwallah.
setiap sesuatu yang lain daripada Allah. Tak kiralah apa pun. Walaupun kadang-kadang benda tu kita tak boleh nak pegang. Contoh macam udara, makhluk tak? Cahaya, makhluk tak? Semua makhluk. Bau, masak apa nama? Masak ayam. Masak sambal tempoyak. Kuat tajam bau dia, dah boleh pegang bau tu. Kak gitu. Tak boleh. Tapi dia makhluk. Tetap makhluk. Tak? Tapi kadang-kadang bau tu dia boleh pegang tak? Saya teringat masa zaman mengaji dulu, kawan-kawan jenis nakal, jahat. Dia kentut, lepas tu dia pegang, debuh kat muka kawan dia. Mana boleh pegang kat bau tu. Tapi tak boleh simpan lama lah. Simpan seminggu tak boleh lah, hilang. Tapi nak ceritanya itu, makhluk. Semua ni makhluk. Asap, kita nampak asap bakar sampah, asap naik. Makhluk. Semua makhluk lah, senang cerita. Sama ada yang kita nampak atau yang kita tak nampak. Tak semestinya yang kita nampak je makhluk, yang tak nampak bukan. Tak nampak pun boleh jadi makhluk tak? Iblis tak nampak, jin tak nampak, roh kita sendiri tak nampak. Makhluk, semuanya makhluk. Senang cerita gini je, setiap selain daripada Allah semuanya makhluk. Tapi Quran jangan kata makhluk, kerana Quran itu bukan makhluk. Quran itu firman Allah, kalam Allah, kata-kata Allah. Baik. Kemudian dia kata, contohnya seperti Allah jadikan api. Allah cipta api. Dan dijadi akan kuah. Kuah ni maknanya bukan kuah lauk tu, tapi makna kuah ni kekuatan. Allah jadikan kekuatan, yakni sifat. Artinya sifat menghangus. Allah jadikan menghangus tu adalah satu kuah, satu kekuatan yang diletakkan kepada api, pada zat api. Asalnya api ni tak ada apa-apa lah. Dia tak ada buat apa-apa, dia api je. Nama je api. Asalnya. Warna ni pun bukan merah, bukan kuning, bukan oranye. Allah yang letak warna dia. Allah nak letak warna merah ke, atau kalau macam api kita masak kat dapur gas tu warna biru, Allah nak letak warna biru ke? Kan? Ikutlah Allah nak letak warna apa. Dia api biru kuat lagi tak daripada api oranye? Kan? Api oranye tak kuat. Tak, cerita api. Jangan politik, cerita api. Baik. Baik, jadi api maknanya Allah letak. Asal tak ada warna ke? Warna tu sifat yang Allah letak pada dia. Kalau ikut asal, nama dia api. Nama pun Allah bagi nama ke? Sebab tu kita baca dalam Al-Baqarah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah kata, dan aku ajarkan akan Nabi Adam itu akan nama-nama. Jadi nama-nama ni siapa yang tahu? Allah. Allah ajar mana? Allah ajar Nabi Adam alaihi salam. Lepas tu jangan ikutlah fahaman barat yang mengatakan orang zaman dulu ni bodoh-bodoh, tak erti apa Nabi Adam Allah ajar. Ayat Quran kata ni, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajar dah. Mana Nabi Adam reti belaka dah. Dah kalau Nabi Adam manusia pertama reti semua, dah manusia lepas tu reti jugalah. Ni dia fahamkan kita orang zaman dulu-dulu pakai cawak saja, macam orang bodoh tak erti apa. Dah. Sejarah pun dah terbukti bahawa orang dulu dah cipta bateri dah. Pakai macam tembaga. Buat dah macam-macam jenis teknologi. Entah zaman dulu dah ada kereta terbang ke apa, tak tahulah. Kan? Mana nak tahu. Tapi bila Allah musnahkan sebab kejahatan mereka, sehingga kan kita sangka macam mereka ni tak ada tamadun langsung. Padahal ada. Buktinya piramid yang Allah tinggalkan. Kalau ikut banyak lagi, tapi semua dah dihancurkan. Allah hantar banjir paling besar sekali tercatat dalam sejarah dunia. Nak cerita tentang bahtera Nabi Nuh. Habislah ranak. Tak payah kata kita kata ya ke habis Ustaz. Tsunami bukan macam banjir besar sangat pun. Tsunami saja ranak habis rumah-rumah, bangunan-bangunan. Ini kan banjir seluruh dunia, Allah hantar air. Habis hilang, tak ada. Cuma ada beberapa yang sisa-sisa yang Allah tinggalkan untuk jadi pedoman kepada kita.
supaya ambil teladan. Jadi membuktikan bahawa kalau kita tengok piramid tu, saintis buat kajian, dia ukur daripada puncak sampai ke penjuru bawah. Empat penjuru tu saiz dia semua sama. Dia punya jarak dia. Kalau nak kata orang dulu bodoh, takkan dia boleh buat macam tu. Maknanya hebat. Makna hebat orang zaman dulu apa semua. Cumanya sebabkan kejahilan mereka terhadap agama, terhadap akhirat, terhadap Allah Ta'ala. Hantar Nabi pergi bunuh Nabi, hantar Nabi tak nak dengar cakap Nabi, atas kebongkakan dan kesombongan mereka dalam masalah akhirat, maka Allah terbalikkan bumi bagi mereka, hancur segala-galanya, seolah-olah macam mereka tak pernah wujud pada satu ketika dulu. Kita pun bukan payah bagi Allah kalau kita ni jenis degil, kerah kepala, sombong, lawan Allah Ta'ala. Allah boleh hilangkan segala-galanya sekelip mata. Kadang-kadang tak payah hantar air macam tsunami, tak payah hantar dengan ribut taufan. Cukup Allah hantar bakteria kecil namanya coronavirus. Ranak habis dunia. Berapa banyak mati dah kes. Malaysia 99 orang lah kes. Mati rasa tak ada lagi, tapi kes yang terlibat dah banyak. Kan? Menjadi kerisauan, makin meningkat. Kita risau sampai bila agak benda ni. Sebab itulah dikerah untuk kita sama-sama istighfar, minta ampun kepada Allah atas bala yang tertimpa ke atas kita semua. Bukannya atas orang Cina saja, dekat negara Cina tu memang punca dia. Tapi bila bala Allah turun, kena semua sekali. Termasuklah kita pun. Dengan umrah pun tak boleh pergi, kan? Tu. Baik, jadi Allah jadikan api, kemudian Allah jadikan kuah yang ada pada api. Warnanya, sifatnya, menghangusnya, membakarnya, apa semua tu. Asal api ni tak ada apa-apa. Allah yang letak, dia boleh mengangus, dia boleh membakar, dia boleh macam-macam, dia boleh. Yang boleh-boleh tu siapa buat? Allah buat. Asal tak ada apa-apa. Asal kosong ni api. Dia makhluk, bukan ada power. Kan? Dan dijadi akan kuah, artinya sifat mengangus pada zat api. Maka apabila berkehendak Allah Ta'ala dengan iradatnya, tadi menjadikan itu dengan kudrat. Kita mengaji sifat 20, kita kaitkan dengan perkara ni. Allah jadikan api itu dengan kekuasaan Allah. Allah jadikan dia menghanguskan dengan kekuasaan Allah. Kemudian Allah dengan kehendaknya, iradatnya, Allah berkehendak akan, Allah Ta'ala itu berkehendak, hendak menzahir akan kejadian hangus. Maka Allah nak tunjuk macam mana hangus tu, maka Allah jadikanlah pada zat api itu. Maka apabila berkehendak Allah Ta'ala hendak menzahir akan kejadian hangus pada suatu, maka dijadi bersentuh dengan zat api pada masa dan tempat yang dikehendak akan dia. Bila Allah nak tunjuk hangus tu macam mana, Allah pun bagi kena satu benda, tak kira lah apa pun, kena dengan api. Bila kena, jadi hangus. Jadi hangus tu kehendak Allah yang nak dihangus, bukan api. Allah boleh buat api sentuh tapi tak hangus, Allah boleh buat. Sebab yang menghanguskan bukan api, yang menghanguskan Allah. Allah yang beri kuah kepada dia, kekuatan kepada api untuk menghanguskan. Bila Allah tak beri kekuatan, tak dihangus. Sebab tu tak boleh. Sebab tu akidah yang cukup tinggi. Kisah Nabi Ibrahim dicampak ke dalam api. Baca dalam kitab tafsir, antaranya tafsir Nurul Ihsan. Waktu kami ngaji pondok dulu, tok guru cerita dia, raja Namrud ni, dia kumpulkan kayu api, bukan sikit-sikit, banyak. Dia kerahkan seluruh rakyat negara waktu tu. Setiap seorang mesti bawa 2 ikat kayu api. Bukan seorang sebatang kayu, 2 ikat kayu api. Maknanya sikat belah kanan, sikat belah kiri. Dah sikat takkan sebatang 2. Sikat kurang-kurang 10 batang dalam dia. Ikat kanan kiri. 1 orang. Bayangkanlah nak berapa ramai rakyat negara tu waktu tu. Contoh macam kalau kita Malaysia lah. Kumpul seluruh rakyat hantar tinggi KLCC. Kayu api menimbun. Nampak? Lepas tu dibakar.
daripada bawah, nyalakan api. Bila nyala dah kayu api menimbun tinggi macam tu, macam bukit. Api dia takkan kecil kot, api besar gila. Bila besar, tak payah kata sekilo, 10 kilo nak dekat pun panas dah. Nak dari jauh pun dah terasa panas, sebab apinya terlampau besar. Habis macam mana nak campak? Maka dia buat 2 tiang. Tiang tu sampai sekarang ada lagi, tapi saya tak ingat di negara mana. Tapi ada lagi 2 tiang. Nah, 2 tiang tu dia buat, kemudian diikat macam getah ke apa tak tahulah. Dia buat elastik, letak Nabi Ibrahim dekat sini, dia pun tarik sap, campak. Macam tu kisah dia. Bukannya campak Nabi Ibrahim baling itu tak, dia pakai elastik itu. Top. Sebab apa? Sebab api terlampau besar. Tak ada siapa berani nak campak dekat-dekat. Jadi elastik tercampak masa Nabi Ibrahim dekat atas udara tu. Datang iblis. Ibrahim, nak kena campak dalam api ni. Habislah hang sekejap gini. Minta lah. Macam mana ni nak buat ni? Habislah hang. Itulah, bawa lagi ajaran agama ni. Habislah hang kena bakar sekejap lagi. Nabi Ibrahim kata, aku tak ada kisah sikit. Kerana Allah Tuhan akulah yang menguasai segala-galanya, termasuk api yang kamu buat. Api yang terlampau besar tu pun, besar mana pun api tu, bawah kekuasaan Allah. Bila akidahnya mantap, keyakinannya kuat, Nabi Ibrahim masuk dalam api, bukan kecil-kecil punya api, api besar, sedikit pun tidak menghanguskan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nak ajar apa pada kita cerita ni, teladan ni? Bila kita meletakkan keyakinan kita kepada Allah, yakin sungguh pada Allah, maka besar mana pun musuh depan mata, besar mana pun musibah, besar mana pun apa saja rintangan depan kita, sedikit pun tidak akan menggoncang dan menggoyangkan hati orang yang beriman. Tapi bila iman ni lemah, iman cerai, mengaji muidak, dah jadi macam ni. Orang ugut tak nak bagi duit bantuan, kendur dah. Tak berani dah, takut dah, ini dah, takut ini lah, takut itulah. Kadang-kadang tu AJK masjid pun penakut, jaga rumah Allah tapi penakut. Bukan masjid ni lah, masjid tempat lain. Masjid ni okey, berani rasanya. Nampak? Nakut, jaga rumah Allah. Bukan rumah menteri, rumah Allah. Allah yang maha kuasa, jaga, takut lagi. Takut nak panggil ustaz. Sebab ustaz ni jenis cakap dia lepas. Cakap-cakap lepas pun benda betul. Cakap bab Quran, cakap bab hadis, cakap keyakinan kepada Allah. Kena adalah sentuh-sentuh sikit orang kenamaan, pimpinan. Dah benda salah, kena cakap lah. Mana boleh diam. Dah takut, tak berani nak panggil. Sampai minta ustaz tu batal kuliah, patah balik ustaz. Ada berlaku. Jadi begitu. Yang saya nak terang. Sebab tu kita kena letak keyakinan kita pada Allah. Bila kita takut, apa benda yang kita takut? Hari ni, dulu mungkin kita takut dengan siapa? Dengan esko agama. Kita takut dengan menteri agama, takut dengan jabatan agama, takut dengan ni, takut dengan itu. Sekarang di mana kedudukan mereka? Mana jawatan mereka yang sangat kita takutkan? Apa benda yang kita takut? Dia manusia, kita manusia. Dia makan nasi, kita makan nasi. Dia berak keluar tahi, kita berak pun keluar tahi. Kita toreh tangan dia keluar darah, toreh tangan kita pun keluar darah. Mati esok dia tanam dalam tanah, mati kita pun dalam tanah. Lainlah kalau kita mati dalam tanah, dia mati atas awan. Boleh tahan kira kita nak takut dengan dia? Tak, sama je. Cuma dia diberi pangkat, diberi jawatan. Dan jawatan sementara je, bukan lama mana. Nah, kalau dia duduk lama pun dalam menteri pun, mati esok tak ada dah menteri dah. Datuk-datuk tak ada dah nama. Tapi takut. Itu yang jadi masalah. Kita tengok orang-orang besar ni, tengok datuk-datuk ni, tunduk kepala tu. Macam takut sangat, macam besar sangat orang tu. Padahal dia manusia, dia dah lah pendek pula. Kita takut dengan dia. La ilaha illallah. Dia manusia, kita manusia. Yang nak kena takut ni wali Allah. Memang kita takut dengan Allah, tapi wali Allah, jagaan Allah.
Tapi kita dengan wali, dengan ulama, dengan tok guru kita hentam, kita bantai. Kita tak tahu kita duk bantai ulama tu Allah lihat kita telah menghentam kekasih dia. Allah turun bala habis. Jaga sangat orang kenamaan. Sebab apa? Sebab dia beri kita duit, dia beri kita dunia. Dan ulama apa tak jaga? Sebab dia bagi ni baca gini je lah. Cerita ayat Quran gitulah. Betul tak? Kalau contoh YB datang masjid ni, bentang kapet merah. Bentang Ustaz. Tak ada pergi beli. Sampai-sampai salah warna, kuning. Patah balik, tukar balik, ambil kapet warna merah, beli. Dah bagian makan, hidang apa? Makan. Yang datang ni datuk kan, yang berhormat, nak bentang makanan apa? Nak hidang makanan apa? Ikan siakak lah. Ikan siakak tak main dah 3 rasa, 18 rasa tu. Hebat. Bagian lauk penuh atas meja dengan air. Air tu siap ada buah tepi cawan tu. Siap dengan payung. Kan payung kecil, payung betul. Aduh. Hebat. Bahagian layan, bahagian hias. Esoknya tiba-tiba tok guru datang. Ada seorang ulama datang nak ngajar baca kitab. Kapet tak ada. Tak apa, kapet tak ada. Bagian makan, karipak tak ada rasa. Tadi ikan siakak 3 rasa, ni karipak tak ada rasa. Tak ada rasa tu, karipak kosong. Karipak inti oksigen nama dia. Buka-buka kosong dalam. Allah. Air duk main air kosong tu sampai keliru ustaz tu, air kosong ke air basuh tangan ni. Makna nak cerita layanan lebih kurang. Sebab apa? Siapa dia? Kopiah lembik atas kepala. Dah dia cerita buat apa je. Dia bukan bagi kita duit, dia bawa tabung pula, so kita buh duit dalam tabung dia. Nampak? Tu kita. Ni orang besar pakai kod ni. Jangan buat main ni. Rapat dengan dia boleh projek kod ni. Ada orang besar kan. Sebab apa? Sebab mentaliti dalam kepala kita dunia. Tu masalah dia. Tu penyakit hati. Cinta dunia. Sayang ke dunia, besarkan dunia. Bila besar dunia, akhirat jadi kecil. Padahal ulama lah, kita nak rapat dengan ulama. Moga-moga esok bangkit padang mahsyar, ulama ni Allah izin boleh bagi syafaat. Ada dalam hadis menteri boleh bagi syafaat, yang berhormat boleh bagi syafaat? Mana cari satu hadis? Tapi dalam hadis ada sebut ulama boleh bagi syafaat. Tapi kita rendah-rendahkan ulama. Pelekeh-lekehkan ulama. Pada ulama lah yang nak menyelamatkan dunia dan akhirat kita kan. Mereka adalah pilihan Allah, kekasih Allah. Tu. Sebab mereka yakin kepada Allah. Macam cerita tadilah, Nabi Ibrahim yakin kepada Allah. Walaupun api tu besar macam mana pun, dia sikit tak takut, tak goyangkan hati dia. Sikit tak takut. Api besar, bukan api kecil. Baca dalam kitab tafsir, api besar, sedikit pun tak takutkan Nabi Ibrahim. Sebab apa? Sebab akidahnya mantap. Mantap tak mantap sampai sanggup sembelih kepala anak sendiri, tak mantap lagi. Itu hebat Nabi Ibrahim. Sebab tu Nabi Ibrahim termasuk dalam kalangan Rasul Ulul Azmi. Rasul-rasul yang hebat sebab keyakinannya yang mantap. Kita bukan orang ugut dengan api, bukan suruh potong kepala anak. Kadang-kadang suruh nak berjuang untuk agama je. Tak ni. Nak mengaku diri ni pejuang Islam pun kadang-kadang tak berani. Apa ke benda? Takut tang mana tak tahu. Nak panggil ustaz. Saya cakap terus terang je. Kalau ada mana ahli jawatan kuasa yang jenis penakut, saya kata, Cik takut dengan siapa? Cik takut dengan esko atau cik takut dengan Allah? Kalau cik takut dengan esko, semayang je lagi, jangan sebutlah Allahu Akbar, sebut esko akbar. Sebab mu besarkan esko dalam hati, besarkan menteri, besarkan datuk gini, takut dengan orang kenamaan, tidak takut kepada Allah. Padahal bila kita pegang jawatan di dalam masjid, Allah akan persoalkan kepada kita, apa yang kamu buat untuk rumah aku? Apa yang kamu buat untuk nak imarahkan rumah aku? Apa program kamu buat? Akan ditanya. Duit berlambak-lambak akan ditanya. Buat apa dengan duit tu? Beli apa? Untuk apa?
Nak bagi ternak bagi banyak. Kita bukan ternak duit, kita nak guna duit orang ramai untuk program agama, supaya majlis agama jadi meriah, supaya masyarakat hidup dalam agama. Baru betul. Ini takut sana takut sini dah. Macam mana? Masyarakat makin lama makin lara, masyarakat makin lama makin main. Tengok anak-anak muda kita ni nak buka pula ni. Nah, umur pilihan raya 18 tahun. Kita tengok anak muda kita umur 18 tahun buat benda. Tengok anak orang kafir buat benda umur 18 tahun. Sibuk dah dengan masalah politik lah, masalah apa nama kepimpinan. Yang kita anak 18 tahun duk main tu, main game lagi, duk main motor. Dan macam mana kita nak pertahankan tanah air kita, nak mempertahankan agama kita? Ini sebab tu kita kena buat sungguh-sungguh. Sebab Allah akan tanya, Allah akan persoal. Apa benda yang kita takut? Ini rumah Allah. Allah yang jamin rezeki rumah Allah. Takkan Allah nak buat rumah Allah jadi miskin? Rumah Allah tak yakin lagi dalam hati. Allah, pelik. Tu kata pelik. Gereja, bukan nak kata gereja tu bagus. Nah, tapi dia boleh bagi duit kat orang, padahal gereja batil. Memang Allah tak tolong dia pun. Nah, ini rumah Allah, takkan Allah tak tolong? Tapi kita takut. Nah, takut duit habis, takut apa nama nanti kena panggil. Dia panggil kita datang. Dia tanya kenapa jemput ustaz ni? Dah takkan saya nak jemput Tok Sami. Takkan gitu. Dah apa masalah? Dah apa benda yang ustaz tu ajar salah? Apa yang tak kena? Kan? Sebab tu kalau keyakinan kita bulat, hati kita bulat kerana Allah, tidak ada yang menggoncangkan apa saja rintangan depan kita. Jadilah macam Nabi Ibrahim. Tu tujuan kita mengaji ilmu tauhid. Tu tujuan. Bukan nak menadah kitab sampai koyak habis kulit-kulit kitab. Ngaji ilmu tauhid biar kemah dalam hati, akidahnya mantap. Sebab tu kita tak belik kenapa orang zaman dulu boleh hadap dengan penjajah-penjajah, dengan Portugis, dengan Belanda. Habis pakak balik semua penjajah. Tak boleh nak lawan. Sebab apa? Akidah dia pun mantap. Mereka yakin, bukan yakin dengan keris, bukan yakin dengan tombak, yakin kepada Allah, maka keris jadi hebat, tombak jadi hebat. Sebab kekuatan dalaman dulu baru kuat bahagian luar. Kita seduk sibuk kekuatan luar, kekuatan dalaman tak ada. Biarlah walaupun kita ada hebat dengan kereta kebal ni, dengan Sukhoi ni, dengan jet pejuang, tapi kalau dalam hati ni tidak ada keyakinan kepada Allah, tak boleh gimana, baru terbang jatuh dah. Nah, sebab yang menerbangkan siapa? Allah. Yang kontrol semua siapa? Allah. Jangan bangga dengan senjata kita. Ni dalaman kita dulu. Nah, Allah yang berkuasa segala-galanya. Kita hebat mana pun ada silat. Kalau Allah nak kata mati, mati. Sebab yang jaga nyawa Allah. Memang kita ada silat, tapi nyawa milik siapa? Milik Allah. Nah, jangan bahagian luar je. Luar tu bagus dah, belajar seni mempertahan diri, nak kuatkan zahir kita. Nah, tetapi dalaman pun perlu dimantapkan, lebih mantap daripada yang bahagian luar. Sebab itu soal akidah, soal keyakinan, soal kepercayaan. Allah dah tunjuk dah macam-macam sirah buat kita jadi teladan supaya kita semangat. Allah buktikan kepada kita 313 tentera Badar boleh lawan 1000 lebih, boleh menang 313. Dan kebanyakan perang-perang tentera Islam, kebanyakannya semua tentera Islam sedikit, tentera kafir lagi banyak, tapi kebanyakan rekod semua Islam menang. Nah, melainkan perang Uhud kerana mereka tidak ikut perintah Nabi. Bukanlah makna kata kita nak kata sahabat ni tak betul, tapi Allah nak jadikan teladan pada kita. Bila tidak walak kepada kepimpinan, itulah akibat dia. Tu cerita dia. Yakinlah kita. Jangan yakin pada diri. Jangan ikut kafir. Kafir dia terapkan pada kita, dia suruh yakin pada diri. Dia dari zaman sekolah dia ajar ni budak-budak. Cikgu-cikgu pun satu hal juga. Dia ajar ni budak-budak. Kita kena ada keyakinan diri. Islam bukan ajar yakin diri. Islam ajar yakin pada Allah. Sebab Allah yang menguasai segala-galanya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah yang jadikan langit, Allah yang jadikan bumi. Allah sebut dua je. Kenapa dua? Makna nak cerita seluruh yang di langit Allah jadi, seluruh yang di bumi Allah jadi. Maknanya segalanya milik Allah. Nah, maka siapa yang memegang segala-galanya? Allah. Maka pergantungan pada Allah, yakin pada Allah. Datang barat, racun kita, doktrin kita, yakin pada diri. Akhirnya jadilah sifat membesarkan diri. Jadi macam iblis lah, aba wastakbara. Nah, takabur dia, sombong dia, rasa diri dia hebat.
Buat apa aku nak kena sujud pada Adam? Aku kan dibuat daripada api. Api dengan tanah kuat api lagi. Nak sombong. Sebab apa ni? Dalam hati. Lepas tu dia dua gini. Dia ada orang dia sombong. Ada orang dia zalim. Zalim lain, sombong lain. Zalim ni dia tak sampai tahap sombong. Sombong teruk lagi. Zalim dia cuma tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tu zalim. Dan zalim dalam ayat Quran sebut dinamakan mereka ini fasik. Bima kanu yafsukun. Kerana mereka ini orang-orang yang fasik. Tapi main dengan apa nama sombong ni, Allah kata kafir. Sebab sombong lebih berat daripada masalah zalim. Sebab itulah kalaulah ada orang dia zalim, dia buat zalim, Allah tak terus turun azab, Allah tak terus turun bala. Kadang-kadang Allah beri tempoh supaya dia dan taubat atau perbetulkan balik. Ya, tapi bila seseorang itu sombong, tak cukup masa dah. Lala tu juga, pak, Allah tarik. Pak, Allah turunkan bala, turunkan azab. Sebagai contoh, bukan kita nak mengiyakan perkara yang salah. Macam hari ini kita lihat India, di negara India, dia membunuh umat Islam. Jahat, betul jahat, memang jahat. Tapi peringkat itu kata ulama dinamakan zalim. Mereka ni zalim. Jadi bila mereka zalim, kita tak nampak lagi bala belum turun. Sebab Allah beri peluang untuk dia minta maaf ke dan sebagainya. Tapi kita tengok kerajaan China. Mula-mula dia bunuh masyarakat Islam Uyghur. Masa tu tak jadi apa-apa lagi. Sampailah akhirnya keluar daripada mulut dia, mulut presiden dia sendiri, tidak ada yang boleh menggagalkan kekuatan ekonomi China, ketenteraan China. Dia cakap dengan nada sombong. Masa tu juga Allah turun bala. Datang bala coronavirus, ranap ekonominya, ranap habis segala apa yang ada di dalam negara dia. Nah, begitu juga Fir'aun. Pada peringkat awal, dia berlaku zalim, aniaya umat Islam pengikutnya Nabi Musa. Allah beri lagi tempoh. Tapi bila sampai dia kata dengan sombongnya, akulah Tuhan kalian, tak ada siapa yang boleh jatuhkan aku, maka Allah turunkan azab, habis. Kita tengok kapal Titanic. Dia buat tak ada masalah, buat besar. Tetapi yang tukang buat, pemilik kapal pun berkata, tidak ada siapa yang boleh karamkan kapal ni termasuk Tuhan. Allah hantar ABC, air batu campur. Allah bagi ketul air je langgar dengan besi. Kalau ikut logik, besi kan, patut besi lah belah ais. Dah ais belah besi Allah buat. Berlipat dua kapal. Bukan teknologi sikit-sikit tu. Teknologi yang hebat, antara kapal yang paling hebat pernah dicipta. Tapi dengan sebab sombong, Allah tunjukkan kehebatan dia. Tu. Sebab tu jangan sampai kita ini termasuk dalam kategori golongan orang yang sombong. Bukanlah maksud kata zalim tak apa dah. Zalim tu teruk dah, tapi teruk lagi kalau ada sombong. Dan ingat, zalim boleh jadi berlaku kepada ahli maksiat. Orang yang rogol orang, dia zalim. Pukul orang zalim, curi zalim. Nak kata ahli masjid jarang zalim. Mana ada ahli masjid pergi curi tabung. Tak ada ahli masjid sekarang jarang bersifat zalim. Tapi jangan ingat kita boleh relax. Tapi ada juga ahli masjid yang terkena sombong. Bila terkena sombong, habis dah lah. Sama tingkat dengan iblis. Sombong. Kadang-kadang budak kecil tegur. Ada budak sekolah agama sini kan, semayang. Budak tu semayang sebelah pakcik tu. Ni contoh cerita, dia bukan ada sungguh, contoh nak buat jadi teladan pada kita. Tengok-tengok pakcik tu angkat takbir lebih kurang tangan gini. Macam wak malah gitu. Jadi budak ni habis semayang, budak pun tegur, pakcik, adik belajar kat sekolah, kata ustaz angkat tangan kena sama dengan telinga. Pakcik buat sini je, tak betul tu pakcik. Tengok dia jawab dia, hai,
Pandai nak ajar orang hang tu budak ni. Pandai. Aku makan garam dulu dia kata. Dia main buah garam. Ambil garam sekilo tonyoh atas muka dia. Ni sebab apa jadi gitu? Sombong. Tuan-tuan, janganlah kita jadi sombong, tuan-tuan. Walaupun budak yang tegur kita pandanglah yang tegur tu bukan budak. Allah hantar dia untuk tegur kita. Allah yang izinkan mulut dia bercakap untuk tolong tegur kita. Dan tegur tu bukan nak menjatuhkan maruah kita, tapi tegur tu untuk betulkan kita, daripada kita salah menjadi yang lebih betul, lebih elok. Tapi bila orang dalam hati ada sombong, habis apa sana apa sini kan. Itu cerita dia. Jadi sama macam cerita api ni. Ingatlah, segala-galanya kekuasaannya pada Allah, bukan pada api. Dan kalau pada api pun tak ada kuasa, apatah lagi manusia. Siapa-siapa pun tak ada kuasa. Apa jawatan dia pun tak ada kuasa. Dia ada jawatan tu pinjaman sahaja. Jangan kita takut. Nak ajarnya gitu. Itu akidah. Jangan kita takut. Ni takut sana, takut sini. Kan? Letaklah ulama di barisan atas. Letaklah ulama yang paling kita cintai. Nak kembalikanlah keyakinan kita pada agama. Balik kepada Islam balik. Ini kadang-kadang minta maaf cakap lah. Kita sebab kesini kuliah pun dah lama, jadi kita cakap direct je lah. Kan? Ini kadang-kadang nak panggil satu-satu ustaz atau nak panggil mana-mana tok guru ke dan sebagainya, disuruh pesan tau. Dia kata jangan cakap ni tau, jangan cakap lebih. Jangan cakap, takut sensitif, takut ni memecah belah masyarakat dan sebagainya. Kita letakkan ulama ni sebagai apa? Kita letak ulama sebagai pemecah belah masyarakat. Kita anggap dia begitu. Kenapa bila mana-mana datuk berucap kita tak pesan gitu? Kenapa tak cakap gitu? Datuk, nanti datuk nak berucap, jangan cakap macam benda-benda gini tau. Ini sensitif, takut nanti pecah belah masyarakat. Kalau kita cakap gitu, datuk tu jadi macam mana rasa? Elok-elok nak bagi peruntukan, tak bagi apa dah. Tapi kita takut nak cakap. Sebab kita pandang apa? Kita pandang duit, pandang peruntukan, pandang dunia. Itu masalah penyakit hati. Tapi bila bagian ulama', bagian ustaz, bagian tok guru, pandai dia nak nasihat tok guru. Jangan cakap dah orang tu tahulah. Orang ngaji agama ingat ngaji bodoh. Dia ada belajar uslub dakwah, dia ada ajar kaedah menyampaikan dakwah, berhadapan dengan orang begini macam mana, berhadapan dengan orang begini macam mana. Bukan dia pukul rata. Dia ada kaedah, kan? Sebab apa kita berfikiran gitu? Sebab kita memandang orang mengaji agama ni kolot. Kita memandang orang mengaji agama ni macam tak gerti apa, macam bodoh. Tapi kita pandang orang mengaji sains hebat. Saya nak tanya, antara sekolah MRSM dengan sekolah Tafiz, kita pandang mana hebat? Mesti kita pandang MRSM. Tapi di sisi Allah mana hebat? Kita masing-masing, tak payah saya syarah pun tak apa. Masing-masing tepuk dada boleh tanya iman masing-masing. Sisi Allah confirm lah Tafiz hebat. Tapi kenapa sisi kita nampak sains hebat? Kita tak sama dengan Allah. Dan macam mana nak masuk syurga Allah? Kalau di sisi Allah hebat sekolah Tafiz, patut sisi kita pun nampak hebatlah Tafiz, hebatlah pondok. Bukan kita merendahkan MRSM. Kita hebat juga MRSM, hebat gak budak sains, tapi hebat lagi budak Tafiz. Sebab apa? Sebab dia hafal ayat-ayat Allah, kata-kata Allah dalam kepala dia. Ayat sains tu kata-kata manusia, dia masuk dalam kepala dia. Dan mana hebat kata manusia dengan kata Allah? Itu cerita dia. Minta maaf malam ni nampak macam keras sikit. Sebab dia nak bagi masuk. Tauhid dia kena begitu. Nak bagi kemah. Kalau kita nak paku satu benda, kita nak buat palang. Takkan kita duk main paku slow-slow. Ketam bagi paku rapat. Paku jenis besar-besar tu. Sebab bila dia masuk kemah, tak goyang dah. Kita hentak-hentak pun diri atas dia kuat lagi. Tu macam itulah akidah. Kita nak bagi masuk dalam hati kita ni biar betul, yakin, kuat. Yakin pada Islam, yakin pada Allah dan Rasul, kuat sungguh, sampai apa pun yang datang sikit pun tak goyangkan kita. Betul. Ini orang ugut dengan jawatan, ugut pangkat, ugut dunia, goyang habis dah. Sebab apa? Sebab akidah tidak mantap. Yang ni kita nak buat bagi mantap.
Tapi janganlah tak takut apa sampai duduk tengah jalan. Lori pun aku tak takut. Gitu. Memang matilah kena lenyek. Nampak? Tu bodoh namanya. Maksud takut bukan tak takut siapa-siapa sampai lori langgar pun tak takut, bukan. Maksud tak takut siapa-siapa ni, apa jua yang nak menghantam atau nak menidakkan perjuangan agama kita, kita tidak akan tunduk pada dia. Kita tidak takut pada dia. Tapi bukan maksud kita mencabar siapa-siapa, tidak. Tapi kalau ada orang cabar kita, kita takkan goyang. Itu cerita dia. Sebab apa? Sebab akidahnya mantap. Satu, kalau orang betul mengaji silat, dia ada adab-adab, dia tata tertib dalam pengajian silat. Dia tak boleh mula dulu. Betul tak? Dia kena sambut. Orang buka dulu baru dia buka. Sebab apa? Itu sebab silat berkait dengan agama. Agama begitu juga. Orang tak serang kita, kita tak boleh serang. Bila orang serang kita, kita takkan berpatah balik. Kita takkan berganjak ke belakang walau seinci. Kita tetap akan pertahankan agama. Itu dia. Tapi nak cari pasal, tidak. Sebab tu orang buat kuil ke, buat gereja ke, buat sembah topekong dia punya tempat, kita tak pergi hancurkan pun, kita tak pergi musnahkan pun. Dia buat dia. Tapi jangan kacau masjid kami. Hang kacau kami, siap. Kami akan pertahankan masjid kami. Tu je. Itulah Islam. Bukan kita pergi kacau orang. Tapi hari ni ada satu kumpulan, dia nak masukkan bahawa takut, nak menunjukkan bahawa Islam ni jahat, Islam ni lah. Ni belum apa-apa dia dah kata dah habislah. Pah dalam kerajaan habislah, dia kata. Habislah. Nanti tak ada drama dah lah kat TV kita. Habislah kena potong tangan lah semua. Habislah. Apa cakap gini ni? Kita cakap, kita bukan menghina mana-mana parti kalau cakap gitu, tapi kita telah menghina agama. Seolah-olah kita nak memburuk-burukkan Islam, supaya orang nampak Islam ni, hui, janganlah kalau ada Islam naik. Akhirnya timbul, keluar daripada mulut masyarakat hari ni, jangan terlalu Islamik ni. Ayat ni dah mula keluar daripada orang yang berfahaman liberal. Kita janganlah Islamik sangat. Habis kalau tak Islamik, nak apa? Nak kafir sikit, maknanya 80% Islam, 20% lagi Yahudi, macam tu. Dan macam mana nak masuk syurga? Nak masuk syurga, kenalah daripada kepala sampai kaki masuk habis semua. Ini tak. Dia nak bahagian badan masuk syurga, bahagian kaki duduk dalam neraka. Bengong lah namanya. Nak kena semua. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, udkhulu fi silmi kafah, masuk ke dalam Islam semua sekali. Tapi ni dia dah mula bawa supaya jangan terlampau ekstrim Islam sangat, jangan terlampau Islam sangat. Mana boleh tak jangan Islam sangat? Mesti Islam lah dah, kita orang Islam. Apa pun buat kita mesti Islam. Makan kita Islam, minum kita Islam, berjalan kita Islam, kerja kita Islam. Apa saja kita buat mesti 100% ikut cara Islam. Tak boleh langsung ikut cara yang bukan Islam. Sebab itu agama kita. Tu baru betul. Keyakinan dalam hati. Dan dijadi akan kuah, artinya sifat menghangus pada zat api. Maka apabila berkehendak Allah Ta'ala hendak menzahir akan kejadian hangus pada suatu, maka dijadi bersentuh dengan zat api pada masa dan tempat yang dikehendak. Masanya bila Allah tentu, tempatnya bila pun Allah tentu siap. Bila api tu nak bersentuh dengan benda lain, bila sentuh, Allah yang izinkan juga untuk dia jadi hangus. Kalau Allah tak izin hangus, bersentuh banyak mana pun tak hangus. Tak hangus. Saya ingat cerita Tafiz terbakar di Kuala Lumpur. Saya tak pergilah tempat dia, tapi saya bertemu dengan salah seorang ayah kepada pelajar yang syahid dalam kebakaran Tafiz. Kemudian saya temu ramah lah, sembang-sembang ayah dia kat rumah. Saya pergi rumah dia, tengok gambar anak dia yang dah tak ada tu, sembang-sembang dengan dia. Lepas tu antaranya yang menakjubkan, ayah dia cerita, ayah dia masa tu ada di, kalau tak silap saya, ada di Pahang tengah kerja. Bini dia telefon kata, anak bang, anak. Dia kata, kenapa? Anak. Sekolah anak bakar. Dia kata. Pagi tu juga dia pecuk balik, tapi dia sampai-sampai tu dah tak ada apa dah tinggal asap je. Dia naik atas, yang menakjubkan, baju anak dia sedikit pun tidak terbakar. Dia tunjuk gambarnya, tak terbakar. Padahal
bangunan tu hangus sehangus-hangus ni. Tu Allah buat orang hafal Quran. Kita nampak lagi kehebatan agama. Nampak lagi kehebatan dunia. Tu kata kan, Allah nak tunjuk. Tak tahulah berapa banyak lagi Allah nak tunjuk. Kan? Kalau kita tak nampak juga, maka habislah. Takut-takut kalau kita tak nampak kebenaran, khatamallahu ala qulubihim, Allah kata. Takut-takut Allah tutup hati kita. Kalau Allah tutup, tak jadi apa dah. Tak ada siapa boleh buka balik. Tu. Jadi biar kita tengok satu-satu kejadian, kita ambil iktibar. Tengok berkaitannya dengan hal-hal agama. Baliklah kita. Kiamat nak dekat dah tuan-tuan. Tu Raja Arab dah bergaduh lah. Benar dalam hadis. Hadis sebut dah. Nabi kata takkan berlaku kiamat, melainkan akan berlaku perebutan kuasa di tanah Arab. Dah berlaku dah ni. Lepas tu ada pula, menurut kajian sains pernah mengatakan stabilnya bumi ini kerana orang tawaf di Kaabah. Kalau ada masa orang tak tawaf Kaabah, bumi dah jadi tak balance. Sebab pusat bumi atas bumbung Kaabah, tu pusat bumi. Kalau kita tengok peta pun, ke mana kedudukan Mekah, kedudukan Kaabah berada di tengah-tengah peta. Itulah pusat dia. Dan berlaku dah orang tidak tawaf di Kaabah. Apa nak jadi tak tahu lepas ni. Kita kena risau, kena takut. Jadi yang mana belum bertaubat, taubatlah kita sama-sama. Bukan maksud saya bagus dah, saya pun taubat juga. Kita sama-sama taubat. Istighfar kita betul-betul. Takut juga keadaan sekarang ni kita sedang menuju ke alam yang terakhir. Hari-hari yang mendatang ni tak tahu apa yang berlaku selepas ni. Tahun ni paling banyak sekali ni, benda-benda bencana, bala dan sebagainya. Macam-macam hal yang berlaku. Ambil iktibar. Dan kalau kita tahu benda-benda macam ni, takkan nak sonok lagi tengok Raja Lawak. Takkan sonok lagi nak tengok Gegar Vaganza. Takkan nak main-main lagi. Takkan nak sonok-sonok lagi. Dah, baliklah. Yang belum pandai baca Quran, cubalah baca Quran walaupun merangkak. Cubalah. Inilah masa-masa saat terakhir kita. Moga-moga Allah terima kita sungguh-sungguh. Sebab kita tak ada masa dah ni tuan-tuan. Tak ada masa dah. Masa makin lama makin singkat. Baik. Hendak menzahir akan kejadian hangus. Lepas tu kalau orang beriman, idea baru datang. Kalau orang beriman, lagi naik tahun, lagi dia sedih. Sebab apa dia sedih? Pertama, umur dia makin meningkat. Bila umur meningkat, artinya kematian makin dekat. Itu satu. Yang kedua, makin naik tahun, maknanya tahun yang mendatang itu semakin dekat dengan hari akhirat. Paling tidak kalau tak hari akhirat pun dekat dengan hari yang fitnah akan timbul, iaitu kedatangan Dajjal. Agak-agak kita boleh lepas dia. Takut. Tapi orang yang bermaksiat, orang yang tak fikir pasal akhirat, hari-hari yang mendatang, tahun-tahun yang mendatang, dia sonok dengan berhibur. Tengok bila masuk tahun baru, baling macam sonok. Sebab orang jahil. Sian kat dia pun. Kita nak cuba mahamkan dia pun. Kalau orang yang yakin dengan Quran, yakin dengan hadis, tak ada nak bakar mercun. Risau, sedih, takut. Allah, naik pula dah 2020. Pas ni 2021. Pas ni 2022. Allah. Tak ada nak kalut lah. Tu. Ni duduk sibuk nak buat kereta terbang. Nampak? Kita dulu amalan kita nak mantapkan. Sebab dunia nak kiamat dah. Tak nak sibuk sangat. Waktu bangga sangat dengan teknologi hebat-hebat, tapi dalam masa yang sama agama makin merudum. Agama makin rosak, akhlak makin teruk. Nampak apa yang nak dibanggakan? Baik macam zaman Nabi. Walaupun masjid Nabi waktu tu berlantaikan pasir je. Tengok rumah Nabi, berlantaikan pasir. Lantai rumah kita tengok mozaik. Berkilau pula. Rumah Nabi lantai pasir, Masjid Nabawi mula-mula lantai pasir, bumbung daun pelepah tamar, tiang pokok tamar. Dindingnya dinding dibuat dengan tanah. Gitu je. Tapi akidah agama Allah mantap. Nabi kata, iman Saidina Abu Bakar tak ada siapa boleh challenge. Dikumpulkan iman seluruh penduduk Madinah takkan setara dengan iman Abu Bakar. Hebat-hebat. Azam kumandang tinggal terus kedai-kedai. Zaman tu.
Nak semayang jemaah apa semua. Nah, zaman kita hebat, lantai rumah mozaik. Masjid kita siap dengan aircon, dah aircon kipas lagi. Nampak? Hebat. Kapet berlapis-lapis. Nak, sedap. Ni kira-kira ada setengah masjid saya pergi, kapet dia 3 inci. Kita sujud terbenam hidung, tak boleh napas. Nah, tebal kapet, sedapnya. Tapi bagian ibadat, Allah, semayang sunat pun malah. Aduh. Zaman dulu semayang atas pasir, Allah, semayang sunat berdiri lama. Ada dalam kitab-kitab sebut, ada di kalangan sahabat itu bila semayang, burung sampai hinggap atas kepala. Sebab burung ingat tunggul kayu, lamanya berdiri dan tak bergerak lah tu. Kalau bergerak mesti burung tak hinggap. Tak bergerak, khusyuk. Kita tu imam baru baca surah tu Ikhlas 4 ayat je pun, kan lama mana. Benar, dalam 4 ayat tu 4 kali gaduh. La ilaha illallah, macam-macam hal. Nak banding dengan orang zaman dulu. Jadi tak payahlah kita nak bangga sangat dengan teknologi kemodenan yang kita kecap kalau agama kita tak boleh nak pertahan. Kalau ekonomi pembangunan moden sama naik dengan agama, tak apa, tak ada masalah. Islam tak melarang. Tapi yang jadi masalah hari ini, moden hebat, nak teknologi macam-macam, tapi agama makin kurang. Kan? Itu. Orang zaman dulu kitab tak ada. Kitab pula ustaz ni. Zaman dulu tak ada kitab, tulis atas papan kayu, tulis. Pakai batu tu, goreh kat kayu tu, tulis. Nak belajar punya pasal. Lah ni dalam handset ada. Nak buku PDF orang buat dalam handset ada. Quran ada dalam handset, tak boleh nak bawa Quran ni pun dalam handset ada Quran. Tapi tak boleh, masih lagi tak boleh nak baca Quran, tak boleh nak beramal. Apa kita jadi begitu, jadi lemah begitu. Padahal teknologi Allah buat macam-macam dah. Patutnya lagi tinggi teknologi, lagi kuat kita ibadat, sebab hidup kita dah jadi makin mudah. Tak, rupanya makin lagi susah. Sebab bila dunianya mudah, akhiratnya susah. Bila dunianya susah, akhiratnya mudah. Ghalibnya begitulah. Kan? Tu. Baik. Hendak menzahirkan dia kejadian hangus pada suatu, maka dia jadi bersentuh dengan zat api pada masa dan tempat yang berkehendak, akan dia jadi hangus. Maka jadilah suatu itu hangus pada ketika itu. Barulah jadi hangus dengan sebab kehendak Allah. Bukan sebab api. Tapi ilmu ni kena faham. Ilmu yang kita mengaji ni dipanggil ilmu hakikah. Ilmu hakikah ni hakikat. Hakikat ni maksudnya dalaman kita. Jangan pakai kat luaran. Lagi kawan tu kumpul-kumpul sampah. Pergi ambil api tak nak bakar sampah ni. Heish, bukan api membakar sampah, Allah yang bakar sampah pula dah. Nampak? Jenuh kawan tu kata cepat pergi ambil api. Salah faham tu, salah teknik mengaji. Yang itu bahagian syariat, bahagian zohir. Bahagian zohir kita pakai api, nak masak nasi pakai api, nak bakar sampah pakai api, nak minum pakai air. Itu semua syariatnya, zahirnya. Adapun barang dalam, barang hakikat. Barang hakikat tak ada lain, semuanya Allah. Barang syariat, kenapa terang? Sebab lampu. Kenapa sejuk? Sebab kipas. Kenapa sejuk? Sebab aircon. Kita boleh kata sebab keliling ni semua sebab. Sebab dia sabab musabab. Tapi bila main dengan hakikat dalaman, tak ada lain. Bukan aircon, bukan kipas, bukan lampu. Semuanya Allah semata-mata. Tu je. Sebab tu dalam hati ni dia bulat tu je. Hati itu je satu. Luar ni tak apa banyak, tapi dalam satu. Jangan terbalik. Takut dalam tu banyak, luar ni satu. Sembang kemas bukan main. Allah. Nak cakap kat mulut, dalam hati nak yang itu, nak yang ni, nak dunia, nak ni, pangkat, jawatan. Tak kena lah. Tak kena cara. Jadi dalam hati biar bulat kerana Allah, luaran ni tak ada masalah. Sama juga nak pegang jawatan. Ni tukar kerajaan, Perak pun tukar kan. Mulalah nanti kita kena risau juga. Takut bila kosong ni orang berebut. Yang ni nak jadi, yang ni nak jadi. Nak jadi tu tak salah, tapi kerana apa? Biar faham. Kerana apa? Sebab tu kita punya moto demi rakyat kerana Allah. Biar faham benda tu. Kerana Allah. Nak pegang jawatan tok sidang ke, ketua kampung ke, apa ke, kerana Allah. Bila kerana Allah baru jadi betul apa benda yang kita buat. Jangan sonok nak ke jawatan tu saja. Kan? Besar tanggungjawab. Kalau buat betul, insya-Allah Allah akan bantu. Kalau buat tak betul,
Allah ambil balik pula. Dia itu je. Sebab semuanya milik Allah. Baik. Tu bersentuh dengan api, dah selesai, dah hangus dah tidak. Maka jadilah suatu itu hangus pada ketika itu dengan berkehendak Allah Taala. Tiada dengan zat api. Nampak dia kata, tiada dengan zat api. Bukan api yang menghanguskan, tapi Allah lah yang menghanguskan. Tapi ini dalaman hakikat. Luaran je kita kata, macam mana sampah tu boleh hangus? Api lah pakar. Tak apa cakap luar. Dalam hati Allah yang menghanguskan. Bila dalam tu hati tu hanya Allah, barulah jadi berani. Kita sebab itulah macam mana Nabi boleh tarbiyah tentera Badar 313 nak adab 1000. Mereka nak dari segi syariat, dari segi zahir, asah pedang, naik kuda, bubuh perisai, pakai baju besi, itu syariat. Dalam hati mereka keyakinan kepada Allah, Allah yang memenangkan atau Allah yang mengalahkan, itu terpulang pada Allah. Kalau Allah nak bagi menang, Allah nak bagi kalah. Bukan dengan sebab pedang aku, tapi dari segi pedang kena sah juga. Itu syariatnya, itu zahirnya. Kena buat kerja juga, kena ada ikhtiar juga. Adapun tawakal, serah kepada Allah. Keputusan serah pada Allah. Kerja kita kena buat. Gitu. Itu cara dia. Barulah Allah berikan kemenangan. Jadi tiada dengan api, kata Syekh, dan kuatnya. Dan kuat pun bukan dengan kekuatan api itu sebenarnya, tapi Allah lah segala-galanya. Allah segala-galanya. Maka kias olehmu dengan ini misal pada asbab yang lain. Dia buat contoh api je, tapi kita kiaskan dengan yang lain. Contoh-contoh yang lain kita buat sendiri. Kita kaitkan dengan lampu ke kipas dan sebagainya. Takkan dia nak cerita semua. Takkan lepas contoh api, contoh air. Pas air, tanah. Pas tanah, tebal kitab, nak cerita contoh je. Jadi dia ambil contoh api, daripada api tu kita faham. Maknanya lain pun semua macam tu. Elektrik ke, cahaya ke, semuanya bukan sebab TNB, tapi Allah. Dari segi hakikat. Adapun syariat, tak apalah kita kata TNB bagi elektrik ni, boleh lampu nyala, itu syariat. Hakikat kata Allah yang bagi segala-galanya. Dia begitu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam dalam kitab. Tapi wa alam betul-betul lah. Dah habis dah. Jadi kita berhenti situ. Kita akan sambung bermula yang kedua daripada dua bahagi daripada ilmu yang wajib. Jadi bermula yang kedua situ. Ada soalan? Kita ada masih sikit. Ada soalan? Kita ada? Ada nak balik cepat? Tapi sekali lagi lah saya ulang, mohon maaf lah kalau tertinggi suara atau terkasar. Apapun yang kita sampaikan tadi sebab kita nak memantapkan iman kita. Kita nak paku dia betul-betul, pasak dia betul-betul. Sebab ini soal akidah. Tapi kalau soal bab ibadat, tak payah kerah-kerah macam tu. Kita nak ajar bab semayang, takkan nak buat kerah. Tuan-tuan takbir gini tuan-tuan. Takkan nak macam tu. Teruk ngajar semayang pun. Ngajar semayang tak apalah, takbir kita buat macam ni ya tuan-tuan. Tak apa. Tapi bahagian akidah tak boleh. Sebab akidah ni paku. Dia kena pasak betul-betul, kena tang betul-betul. Baru dalaman tu kuat. Baru dalaman tu kuat. Saya tadi bersembang dengan seorang sahabat ustaz. Kami sembang-sembang, dia kata, apa pendapat ustaz? Kadang-kadang saya pelik juga ustaz, dia kata, bila tengok video-video di negara India tu, umat Islam dipukul dengan kayu dan sebagainya, tapi tak ada siapa pun bangkit nak lawan ke apa ke. Kenapa jadi takut sangat gitu? Itulah yang kita takut. Sebab apa? Dalaman tak mantap. Padahal polis yang pukul dia pun bukan besar mana badan. Memanglah kita tak boleh nak lawan sebab dia ramai, tapi korang-korang tahan kayu. Tunjukkan kita ada stand juga. Ni tunduk kak gitu. Nampak sangat seolah macam lemah sangat agama kita. Lagi orang pelikih, lagi orang yang sebelum ni, yang dulu ni guru kafar, ada mak pelajar datang suruh guru tu merangkak. Memang kita pun kecam, kita marah. Tapi pada sudut satu lagi, kita tertanya juga, yang guru tu ikut juga cakap tu kenapa?
Mana stand kamu sebagai seorang guru agama? Patut kamu, saya takkan buat. Ini cara mendidik anak. Kalau puan tak setuju, puan ambil anak puan hantar sekolah lain. Patut biar tegas begitu. Baru orang nampak Islam ni tak boleh buat main. Ni tunduk. Tu mujur je suruh merangkak. Nah, kalau macam ngula pula cikgu. Nah, apa pasal jadi gitu kita? Nak keimanan kita, akidah kita, kita tunduk dengan orang. Nak tunduk dengan ulama tak apa, ni tunduk dengan orang tak betul, tunduk dengan puak munafik, tunduk dengan kafir. Kenapa jadi gitu? Ini sebab dalaman kita. Inilah. Nah, ilmu inilah kita nak ajar dalaman kita, biar kita mantap. Bukan kita keras, tapi kita bertegas dengan orang merendah-rendahkan agama. Nah, kita berbaik-baik, bersaudara dengan siapa-siapa pun selagi mana dia tidak menghentam agama kita. Dia berbaik dengan kita, berbaik dengan agama kita, kita berbaik dengan dia. Tak ada kita nampak Islam bukan ajar anti kafir. Kadang-kadang setengah orang ni dia salah faham, dia ingat ulama-ulama, ustaz-ustaz yang jenis ceramah keras ni anti kafir. Kita bukan anti kafir. Saya ada je kawan yang bukan Islam. Ada kawan saya nama Navendra Naidu nama. Nah, India. Ada kawan Cina ada. Nah, Sun Sumpeng nama dia. Saya ingat lagi nama dia. Cina ada. Kita berkawan, tak ada masalah. Bukan kita anti kafir. Nah, tapi kita anti dengan orang yang hentam agama kita, hentam Tuhan kita, hentam Nabi kita. Tak payah kata kafir, walaupun dia ngaku di Islam tapi dia hentam Islam, memang kita pun akan lawan. Tak kira siapa pun. Nah, itu cerita dia. Bukan kita semua tempat kita keras. Tak, tengok pada keadaan lah. Nah, orang baik dengan kita, kita baik. Orang pijak kepala kita dah, takkan kita nak kata tak apalah, pijak je lah. Takkan nak kata gitu, bongok lah namanya. Kan? Dia begitu. Nah, biar kita jelas. Nah, okey. Ya. Kerajaan kita yang baru ni kan, saya bertokong semua, saya tengok pada saya dengan campur ulama semua ada kan. Yang selama ni pun saya tak kata ustaz, saya kata kita selama ni kita dalam masjid kan juga, kita selama kita duk arah ni kita buat tutup buat kelangan awak bila nak tutup, tak judi bila nak tutup, hukum mulut bila nak tutup. Sekarang ni Tuhan dah tunjuk bagi mandat semua ada ulama. Saya nak tengok benda ni dilaksanakan atau tidak. Kalau tak di sana, macam mana hukum dia? Okey. Okey, baik. Okey, sahabat kita tanya, okey, sekarang ni kita dapat lihat dalam kerajaan yang baru ni ada golongan asatizah lah dalam dia. Ada ustaz, kan? Ada ustaz-ustaz, antaranya Ustaz Tuan Man, ada ustaz apa nama ustaz tu? Khairuddin Khairuddin At-Takiri kalau tak silap. Kan? Tak apalah. Mufti wilayah pun ada jadi menteri agama, kan? Baik, kemudian persoalannya, okey, dulu ustaz-ustaz ada ceramah kata kilang arak tak tutup, pusat judi ada. Okey, seolah-olah maknanya menghentam kerajaan-kerajaan sebelum ni. Okey, sekarang kerajaan hari ni dah ada ustaz. Jadi kita nak tengok. Bukan setakat tuan-tuan nak tengok, saya pun nak tengok. Bukan kita tak membela siapa-siapa, kita membela agama, kita membela Islam. Bukan kita bela ustaz, bukan bela orang, bukan bela Tok Guru Hajadi, bukan bela mana-mana tokoh. Kita bela Islam. Orang salah tetap salah, orang betul betul. Bukan kita menghentam. Sebab tu kita kena faham. Bila kerajaan buat satu-satu perkara dan perkara tu tidak salah di sisi agama, kita pun tak cakap apa-apa. Contoh macam dulu kerajaan Menteri Pendidikan tukar kasut daripada putih ke hitam. Ulama tak kupas. Sebab dia tak ada kaitan dengan agama. Tak apa, terpulang lah dia nak tukar warna pink pun tak apa. Tapi bila ia berkait dengan agama, maka ulama pun menerangkan. Perkara ni sepatutnya begini, gini. Menerangkan. Bukan menghentam, tapi menerangkan. Kenapa kita tak boleh nak tutup kilang arak sedangkan kita ni majoriti Islam? Kita cakap gitu. Cuma nada tu sedikit tegas dan keras. Kerana apa? Macam kita sebut tadi lah, nak bagi dia masuk kena keras. Dah panggil slow tak dengar. Contoh kita pergi rumah orang, Assalamualaikum. Mana nak dengar orang kat dalam? Kita pun kuat sikit, bukan marah, tapi nak bagi dia dengar, Assalamualaikum. Sama tak? Nada kita tegas dan keras untuk bagi mendengar pimpinan atas supaya nak buat apa yang sepatutnya. Sekarang ni pun sama juga.
Bukan maksudnya bila dalam tu senang cerita ginilah. Mentang-mentang saya ustaz PAS, dalam kerajaan pun dah ada PAS. Lepas ni ustaz tak payah cakap lah, tak ada nak cakap lah Arab. Kita tetap akan cakap. Kalau mereka tak buat juga, kita tak akan cakap. Sebab kita bukan bela mereka, kita bela Islam. Lepas tu kita kena faham. Tak ada masalah siapa pun yang naik, kita buat. Kita doakanlah mereka boleh buat kan. Kita tengoklah macam mana kan. Itu saja ulasan dia. Adapun kita tengok selepas ni macam mana, adakah memang ditutup ke kilang arak dan sebagainya. Tapi dalam kita nak duk perhati pun, sekurang-kurangnya rujukan sudah ada. Kita boleh tengok di Kelantan. Sekali lagi saya bukan tak sok PAS, bukan nak ngata PAS je betul. Tak, kita boleh rujuk. Kita tengok apa yang berlaku di Kelantan. Memang kerajaan negeri tak boleh tutup pusat judi, sebab bukan bawah kuasa kerajaan negeri. Itu bawah lesen judi, bawah kuasa kerajaan pusat. Tapi apa kerajaan negeri buat? Bawah enactment, bawah kuasa kerajaan negeri, dia ada kuasa untuk memberi lesen permis. Maka dia tengok orang buat pusat judi ni, dia nak pakai permis. Permis ni makna bangunan lah. Jadi macam mana nak sekat? Dia gantung lesen permis bagi siapa-siapa yang nak buat tujuan judi. Jadi kalau dia nak judi juga, judi atas pokok. Tapi permis kita gantung, tak bagi. Dia buat setakat mana kuasa yang dia mampu. Jadi kita tengok. Jadi sama juga dengan ni. Kalau nak kata tak betul, kita dah ada rujukan dah. Sekarang ada 2 negeri kita boleh buat contoh, nak tunjuk rujukan dan sebagainya. Tapi terpulanglah pada senang ceritanya, kita berlapang dada, kita tengok. Kerajaan yang lepas pun direct lah kita kata. Kerajaan PH yang lepas pun bukan kita terus hentam. Kita tengok juga, kita perhati. Buat kerja tak buat kerja. Tapi jelas manifesto pun tak laksana. Banyak perkara pun lain yang disuruh, lain dibuat. Lepas tu cakap pula, bukan kita kata semua, ada segelintirnya cakap dengan sombong, dengan bongkak dan sebagainya. Nak buat macam mana? Orang perhati, rakyat perhati kan. Sama macam imam baca salah, takkan makmum tak nampak? Makmum nampak. Bila dah salah, makmum tegur imam. Tak boleh tegur, tukar imam. Gitu je. Dia gitu. Tak ada masalah siapa pun. Yang salah tetap salah, yang betul tetap betul. Bukan kita membela yang salah, tidak. Baik. Ada lagi soalan? Soalan politik terus ni. Ya. Apakah adakah dia cakap dia ada sikap sombong, agung atau ada sekali? Okey. Soalan dahsyat. Saya jadi macam menteri pula malam ni. Press conference. Baik. Soalan sahabat kita tanya, ada satu orang, kita pun tak tahu tak, ada satu orang kata dia menyatakan kematian seseorang. Dia kata orang si A ni, contohlah A, si A ni akan mati dalam masa 6 bulan lagi. Contoh dia kata gitu. Jadi persoalannya, kata dia tu macam mana? Adakah katanya tu dengan sombong, bongkak atau sebagainya? Nak tahu sombong tak sombong, kena tanya dia lah, awak ni sombong ke tak? Itu satu. Yang keduanya, kata orang akan mati ni tak boleh. Dia bukan termasuk dalam kategori nak kata dosa ke apa, tak, tapi tak betul, macam orang gila. Orang gila kita jangan layan. Takut dengan kita jadi gila. Orang sasau cakap benda tak betul. Macam yang kes dululah, dia kata kalau aku Tuhan. Itu cakap orang gila. Mana boleh dia jadi Tuhan? Cakap ni biar dari sudut realiti, cakap benda yang kita mungkin boleh jadi. Tuhan mungkin ke? Tak mungkin. Bukan cakap impossible, takkan boleh. Sama juga dia nak menentukan kematian orang, takkan boleh. Jadi cakap ni tak relevan, cakap orang tak betul, macam orang gila cakap. Orang gila jaga jalan tu tak apa, tak pelik dia cakap. Tu tak apalah dia. Ni sama kat ni. Jadi makna hilang kewarasan akal. Tak kena pada cara. Ada pun nak cakap, biar cakap atas realiti. Contohnya, kalau saya jutawan tu mungkin, walaupun kita tengok pakai motor pun tongkat tak ada. Nombor plate patah. Lepas tu dia kata kalau aku jutawan. Kita jangan pandang lekeh, mana tahu kalau sungguh durian runtuh jadi jutawan. Itu mungkin. Tapi ni cakap benda yang tidak akan mungkin. Mana akan boleh? Mana mungkin ada orang boleh menentukan kematian siapa-siapa pun.
Kematian dia tak payahkan kematian orang lain, kematian dia sendiri pun dia tak boleh nak set. Dia tak boleh nak tentukan. Macam doktor, itu namanya ramalan. Macam sama dengan ramalan kaji cuaca. Sebab tu kita pesan pada doktor-doktor, kalau nak cakap dari sudut fakta sains, nak lapikkan dengan insya-Allah, dengan izin Allah. Ataupun lapiklah kata mungkin. Pakcik tengok dari kes yang lepas-lepas, kes macam pakcik ni tak lama. Malam Jumaat ni lah pakcik. Contoh. Kata gitu. Tapi cakap mungkin. Insya-Allah mati Jumaat ni dia kata. Betul juga. Dengan izin Allah kan, mana insya-Allah. Cakap lapik gitu mungkin. Jangan kata confirm mati. Confirm mati. Tengok-tengok dia mati, doktor mati pada muka dia. Jadi dalam bab ramalan, sama juga ramalan kaji cuaca, mengikut meteorologi apa benda ni, dia kata mengikut kajian ni kemungkinan esok akan hujan lebat. Tak apa cakap gitu. Kalau dia jawab confirm esok hujan lebat, tak boleh. Kita mana boleh confirm, sebab bukan kita yang menentukan. Bila dia confirm ni, dia seolah-olah mengambil sifat Tuhan. Tapi ulama tak kata lagi orang macam ni jadi kafir. Mungkin sebab dia cakap dari sudut jahil. Jadi kita husnuzon dulu, sangka baik. Dia cakap ni atas dasar sebab dia jahil. Tapi kalau dia cakap tu atas dasar memang dia mengatakan dia ada kuasa, boleh menentu orang mati, boleh menentu esok hujan tak hujan, sama macam Fir'aun mengaku Tuhan tu. Mengaku Tuhan, kafir teruslah. Tapi kalau cakap-cakap gitu, itu nampak kejahilan dia lah. Kita berpegang gitu dulu. Sebab bukan senang nak terus mengata orang kafir, tak baik. Ramalan tak salah. Ramalan tak salah selagi mana ramalan itu tidak melanggar syarak. Tapi ramalan yang melanggar syarak tak boleh. Jumpa Tok Bomo, teka, kena tak nombor ni. Itu ramalan gitu tak boleh pakai. Itu ramalan yang melanggar syarak. Ni ramalan yang tidak melanggar syarak. Contoh ramalan cuaca, ramalan kesihatan, tapi ramalan itu mesti didasarkan dengan hukum adat dia. Maksudnya perkara yang dah dibuat kajian. Sebab tu macam doktor, dia bukan terus hukum kata kawan ni akan mati lagi dia ikut kajian. Ikut kajian, banyaknya orang gini. Macam ayah saya juga, ayah saya thyroid besar ni, dah kanser dia tahap 4. Masa ni doktor kata nak jumpa anak sahaja. Minta pakcik keluar sekejap. Lepas tu tak apa, kita jumpa tu, doktor pun cakap inilah, standby lah apa-apa, sebab kalau ikut ayah awak ni dah kritikal sangat. Kalau ikut kajian kami lah, paling kuat setahun. Tapi alhamdulillah 4 tahun lepas tu hidup okey je lagi. Lepas tu baru meninggal. Maknanya begitulah. Yang menentukan ajal Allah, tapi doktor dia cuma bagi ramal. Tapi tak apa, ramal tu pun sekurang-kurang bila kita dengar kata nak mati, kita pun taubatlah. Contoh kita pergi jumpa doktor kata Jumaat ni lah pakcik. Tengok minggu ni kita buat macam mana. Kuliah tak main duduk sini, duduk bawah meja ustaz tu pun. Nampak? Ngaji sungguh, semayang khusyuk. Gitu semayang. Sebab apa ni? Tengok Jumaat sihat. Tak mati. Tikam balik nombor ekor. Dia kata, nampak? Kadang-kadang Allah hantar benda-benda yang menakutkan kita supaya kita ni jadi ingat pada Allah. Sebab mungkin kadang-kadang kita jauh, kita lupa. Sebab itulah tak payah kata doktor, Allah hantar penyakit tu pun sebagai peringatan. Bila Allah hantar penyakit, kita pergi jumpa doktor. Doktor pun cakap macam ni. Doktor kata sakit gini melarat lah apa semua. Sebenarnya kata doktor tu siapa yang sampaikan? Allah lah. Allah yang suruh doktor cakap gitu. Tujuan cakap tu hati akan terusik. Allah, astagfirullahalazim. Insaf sekejap, jadilah. Kurang-kurang kita taubat, semayang kita jadi khusyuk, menangis-nangis semayang. Sebab dia ingat macam nak mati dah. Dia gitu. Kadang-kadang ada kebaikan daripada penyakit yang Allah beri, ada kebaikan di dalamnya. Kadang-kadang Allah bagi sihat tapi sombong, belagak. Jadi dia apa-apa pun sihat ke sakit, yang penting sebenarnya kita nak dekat pada Allah. Apa guna sihat kalau jauh pada Allah, kan? Dia begitu. Okey, jadi cukup dah tu dah. Jadi itulah sedikit sebanyak untuk kita nak pupuk keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita yang hadir pada malam ni, Allah mantapkan iman kita masing-masing. Supaya kita mati di dalam keadaan husnul khatimah.
dia itu mati dalam keadaan baik, mati sebagai orang beriman, dan Allah masukkan kita dalam syurga insya-Allah. Jadi barang kat belakang tu ada produk perniagaan sedikit sebanyak untuk bantu sekolah pondok dan juga tahfiz kami, dan kami buka kepada penduduk Buruas kalau adalah yang berkemampuan dan ada keinginan untuk menaja pelajar-pelajar tahfiz kami majlis berbuka puasa. Kita buka, kalau ada boleh maklum nak ambil tarikh bila. Jumlah pelajarnya hampir 180 orang. Kurang-kurangnya lebih kurang bajet dia dalam 300 lah, 300 duit. Kalau nak mampu masak, hantar lauk je pun tak ada masalah. Tapi kalau tak mampu nak masak, hulur duit saja pun tak ada masalah. Kami guna duit tu untuk buat majlis berbuka puasa pada pelajar-pelajar tahfiz kami. Bukanlah saya nak nak meminta-minta tak, tapi kadang-kadang saya kesian juga. Pelajar-pelajar kami ni jarang-jarang makan ayam. Sebab bajet memang kurang, bajet sikit. Yuran pun 100 je sebulan. Ada orang kata, kenapa ustaz tak naikkan yuran? Dalam 100 tu pun ada keluarga yang tak mampu nak bayar. Maknanya orang susah sungguh. Jadi kita yang ada kesenangan sedikit, kita bantu sedikit setakat mana yang kita mampu. Moga-moga Allah lebih akan membantu kita saat kita susah nanti, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Kemudian kita ada borang tahlil macam tahun-tahun lepas jugalah. Siapa yang nak nama-nama arwah ditahlilkan boleh isi borang, bubuh nama arwah. Lepas tu sebelah arwah tu dia ada tulis RM. Jangan buat tak nampak pula. RM tu sumbangan. Tapi sumbangan ni tak ada syarat. Tak terpulang nak bagi berapa. Nak bagi, tak nak bagi pun tak apa. Walaupun dia bubuh nama arwah penuh kat 10 nama bubuh. Bahagian sumbangan kosong. Dia buat bulat tu kosong. Tok gitu. Dia tulis kosong. Tak apa, tak ada masalah. Cuma kedekut baik. Tu saja. Tapi tak ada masalah. Kita baca juga nama dia. Jadi pelajar-pelajar pondok kami sebelum buka puasa mereka tahlil dulu. Jadi nama-nama arwah tu akan ditahlilkan. Kemudian sumbangan yang tuan-tuan bagi tu kami guna untuk beli barang juadah berbuka untuk pelajar-pelajar pondok. Yang ni, yang tahlil ni pondok. Yang saya cakap tadi tahfiz. Tahfiz untuk Ramadan sahaja. Pondok diorang dah start puasa dari sekarang. Rejab, Syakban sampai Ramadan diorang puasa. Jadi sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekali lagi saya minta maaf sungguh-sungguh sekiranya terkasar bahasa kepada orang yang lebih tua daripada saya, pangkat-pangkat ayah dan sebagainya. Apapun kita nak menyampaikan ajaran Islam, biar kita kemah agama kita insya-Allah. Jadi sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa adkhilal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.